Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Nala Huda. Dan selepas 3 tahun, akhirnya pemimpin dunia akan berhimpun sekali lagi pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau United Nations General Assembly UNGA ke-77 dan kesemua 193 anggota PBB, negara anggota dan pemimpin-pemimpin masing-masing akan menyampaikan ucapan mereka menceritakan bagaimana mereka berdepan dengan cabaran ketika ini dan apa harapan aspirasi untuk masyarakat antarabangsa serta berkongsi pandangan mengenai penyelesaian untuk mengatasi cabaran pada masa akan datang. Dan tema yang telah ditetapkan untuk UNGA atau Perhimpunan Agung pada kali ini adalah detik peralihan penyelesaian transformatif kepada cabaran yang bersaling kait. Tema yang cukup tepat untuk menggambarkan situasi semasa yang didepani masyarakat antarabangsa sekarang ini, melihat kepada pemulihan daripada pandemik COVID-19, melihat kepada konflik antara Ukraine dan Rusia dan juga isu ekonomi, kadar inflasi global yang meningkat. Itu antara isu yang dijangka akan menjadi tumpuan pada UNGA kali ini. Dan untuk menceritakan lebih lanjut mengenai dengan UNGA dan apa signifikannya platform antarabangsa persidangan global ini ketika dunia berdepan dengan begitu banyak ketidaktentuan sekarang ini, sudah bersedia bersama saya Dr. Roy Anthony Rogers, pensyarah Jabatan Pengajian Antarabangsa dan Strategik, Fakulti Sastra dan Sains Sosial, Universiti Malaya. Terima kasih Dr. Roy sudi bersama saya sekali lagi dalam Awani Global. Kali ini kita nak bincangkan mengenai dengan UNGA ataupun Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB ini. Kalau kita nak melihat tumpuan atau isu-isu agenda utama yang akan menjadi tumpuan atau akan mendapat perhatian pada UNGA kali ini, apa jangkaan Dr. Roy? Okay, terima kasih pada pihak Astro Awani atas undangan untuk bersama dalam rancangan ini. Pada pandangan saya kali ini iaitu persidangan Agung PBB yang ke-77, ada 4 perkara yang utama. Satu adalah cabaran secara tradisional, iaitu merangkumi isu ketidaktentuan akibat dari pihak Ukraine dan juga Rusia. Selain daripada itu, ia juga isu mengenai senjata nuklear, penyebaran senjata nuklear, pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19. Itu merupakan perkara yang pertama, iaitu cabaran tradisional yang melibatkan negara-negara. Tapi selain daripada itu, ada juga cabaran bukan tradisional atau non-traditional. Ini merangkumi isu perubahan iklim, climate change, isu bencana alam, khasnya isu banjir yang telah melanda beberapa buah negara seperti Pakistan, malahan Malaysia juga kita sedang berhadapan dengan bencana banjir yang dijangkakan mungkin akan berlaku, dan isu keselamatan makanan untuk memperolehi makanan secara mudah dan dengan harga yang lebih rendah. Itu adalah cabaran tidak tradisional. Dan perkara yang ketiga adalah pelaksanaan SDG ataupun Sustainable Development Goal. Seperti mana yang kita sedia maklum, SDG itu telah pun dikemukakan ketika persidangan PBB pada 2015 dan dijangka akan tercapai ataupun maklamatnya untuk mencapainya adalah pada 2030. Kita berada di peringkat pertengahan penilaian dan apa yang telah dibuat dan apa yang harus dibuat dalam masa 15 tahun lagi. Dan seterusnya dalam masa 7 tahun lagi, Dan seterusnya adalah isu generasi akan datang atau future generation yang turut menjadi perhatian dalam persidangan kali ini. Ini termasuk isu pemuda-pemudi, pelajar-pelajar, dan sehubungan dengan itu ada juga persidangan diadakan pada bulan September, misalnya Transforming Education Summit, Unlock the Future of Learning, yang untuk menjadikan isu masa depan para pemuda-pemudi telah menjadi agenda utama. So pada keseluruhan itu seperti yang saya sebut tadi, ada 4 perkara. Satu, secara tradisional seperti perang di Ukraine; secara tidak tradisional, isu seperti bencana; yang ketiga adalah pelaksanaan SDG; dan yang keempat, isu mengenai generasi akan datang. Jadi Dr. Roy mengambil kira pelbagai cabaran dan isu ini, tentunya Perhimpunan Agung
PBB atau UN General Assembly ini tentunya dilihat sebagai satu platform yang cukup penting ketika dunia berdepan dengan detik yang penuh ketidaktentuan dan penuh ketidakstabilan sekarang ini. Tapi pada masa yang sama kalau kita nak lihat sentimen persepsi setengah pihak terhadap institusi global seperti PBB, seperti World Bank misalnya atau IMF, boleh dikatakan keyakinan itu semakin berkurangan. Ada masalah trust deficit terhadap institusi global dan platform antarabangsa seperti UN antaranya. Jadi, apa pentingnya UN General Assembly, Perhimpunan Agung ini ketika detik yang penuh ketidaktentuan sekarang ini? Ya, saya tak nafi bahawa UN General Assembly atau Perhimpunan Agung PBB ini ada kebatasannya ataupun ada kelemahannya, iaitu seperti mana-mana organisasi pun dia ada kelebihan dan juga kebatasannya. Tapi pada masa yang sama kita perlu fahami bahawa UNGA atau United Nations General Assembly merupakan satu-satunya organisasi di peringkat global yang membawa 193 buah negara di bawah satu bumbung, under one roof, yang mana mewakili setiap negara di dunia dan di mana mereka boleh berinteraksi dan juga membincang dan mendebatkan isu-isu semasa. Dan perlu kita fahami bahawa ia juga menjadi satu forum atau platform diplomasi untuk diadakan, kerana di samping pemimpin-pemimpin utama dunia berkumpul pada setiap September, setiap tahun pada bulan September, ia juga membolehkan para diplomat di setiap negara untuk berjumpa, untuk berbincang sesama mereka, dan banyak isu sebenarnya telah diselesaikan di kalangan para diplomat semasa mereka berada diunggah semasa persidangan sedemikian untuk membincang dan kemudian membawa balik kepada ibu kota masing-masing dan kemudian menjadi satu penyelesaian. So itu merupakan salah satu fungsi UNGA. Selain daripada itu, saya boleh katakan UNGA merupakan nadi atau the heart of United Nations dan agensi-agensinya, kerana dia diwakili oleh semua anggota PBB. Dan pada masa yang sama juga, of course, kita tidak boleh hanya memberi segala tanggungjawab kepada UNGA, tetapi pandangan saya di samping UNGA, organisasi rantau seperti ASEAN, EU, SCO juga memainkan peranan untuk membantu UNGA untuk menyelesaikan dan mengatasi isu-isu semasa. Bagaimana pula Dr. Roy melihat tema yang telah pun ditetapkan untuk UNGA kali ini? Kalau kita lihat tema dalam bahasa Inggeris yang ditetapkan, A Watershed Moment, Transformative Solutions to Interlocking Challenges, atau detik peralihan penyelesaian transformatif kepada cabaran bersaling kait. Bagaimana Dr. Roy melihat tema pada kali ini dan mengambil kira juga konteks semasa begitu banyak cabaran seperti yang Dr. Roy ceritakan tadi, konflik Ukraine, pemulihan daripada pandemik COVID-19 dan juga cabaran-cabaran pada masa akan datang? Ya, kerana kita sebenarnya berada dalam satu era yang penuh dengan cabaran, yang mana badan dunia itu, PBB berhadapan bukan hanya dari segi cabaran secara tradisional seperti mana perang yang masih berlaku di Ukraine, yang merupakan satu-satunya perang selepas Perang Dunia Kedua yang melanda Eropah. Dan jikalau perang itu tidak dihadapi ataupun tidak diselesaikan dengan baik, dia mungkin akan menyebabkan masalah yang lebih serius di Eropah dan pada seluruh dunia. Dan di samping itu, kita berhadapan dengan cabaran yang lain, termasuk isu perubahan iklim yang akan menjejaskan hidupan manusia dan juga hidupan haiwan dan sebagainya. So itu sebab pada pandangan saya tema ini telah dijadikan tema bagi UNGA ke-77, kerana kita benar-benar berada dalam keadaan yang sangat kritikal yang memerlukan kerjasama di peringkat antarabangsa.
Pada masa yang sama, kalau kita nak lihat bagi rakyat Malaysia khususnya, apa yang mungkin dinanti-nantikan adalah ucapan yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerana ini juga akan menjadi ucapan pertama yang disampaikan secara bersemuka, secara fizikal selepas 3 tahun kita lihat ucapan disampaikan secara video sahaja, dirakamkan apabila dunia masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi kalau kita nak lihat pada ucapan Perdana Menteri pula, apa yang Dr. Roy melihat akan menjadi isu atau agenda utama yang akan diketengahkan dalam ucapannya? Okay. Pada pandangan saya, ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri pada kali ini merupakan kesinambungan kepada apa yang telah pun diperkatakan oleh beliau ketika persidangan PBB tahun lalu, yang persidangan yang ke-76, di mana beliau akan cuba ketengahkan semangat kekeluargaan atau family seiring dengan konsep keluarga Malaysia yang dilaksanakan di peringkat tempatan secara domestik, tetapi ini semangat kekeluargaan di kalangan masyarakat antarabangsa dan di kalangan negara-negara. Itu satu. Selain daripada itu, pada pandangan saya beliau akan juga menekankan isu usaha pemulihan ekonomi pasca pandemik dan juga isu diplomasi kesihatan ataupun health diplomasi, yang mana ia tidak harus dimonopoli oleh satu-satu negara tetapi harus dikongsi kerana ini merupakan satu masalah sejagat. Pandemik merupakan satu masalah sejagat dan bantuan kemanusiaan, bantuan kesihatan haruslah dikongsi kepada semua dan bukan hanya dimonopoli. Dan itu merupakan antara isi parti yang telah disampaikan, dan saya berpandangan beliau akan meneruskan isu-isu ini. Dan selain daripada itu, isu ketidakadilan dan penindasan yang berlaku di peringkat antarabangsa seperti nasib penduduk Palestin yang telah pun tertindas, isu ketidakadilan, isu penindasan yang dihadapi oleh penduduk Myanmar, masalah penduduk Rohingya akan juga diketengahkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, dan juga Malaysia akan mengekalkan dasar berkecuali apabila berhadapan dengan percaturan politik kuasa-kuasa besar, khususnya di kawasan Indo-Pasifik dan juga apa yang dikatakan sebagai Asia Pasifik ini, yang melibatkan kuasa China, Amerika Syarikat, India. Malaysia akan mengekalkan dasar berkecuali sejajar dengan ZOFAN, iaitu Zone of Peace, Freedom and Neutrality. So saya rasa itu akan menjadi antara isi parti ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri diunggah nanti. Isi kandungan atau konten dalam ucapannya itu tentunya penting, tapi pada masa yang sama gaya atau cara penyampaiannya juga mungkin akan menjadi tumpuan pada ucapannya nanti. Kalau kita nak lihat, sebelum ini Perdana Menteri sudah pun memberi bayangan akan menggunakan bahasa Melayu secara rasmi untuk berucap dalam 2 persidangan antarabangsa. Satunya untuk sidang kemuncak ASEAN pada November dan juga pada sidang Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang kita jangkakan adalah pada UNGA atau UN General Assembly ini. Kalau kita nak bercakap tentang penyampaian ucapan ini dalam bahasa native language, ini bukan satu perkara yang baru. Kalau bagi pemimpin-pemimpin negara lain sudah pun dibuat dan masih lagi diteruskan. Tapi bagi Malaysia sendiri, kalau kita nak lihat dari sudut persepsi, pentingnya persepsi rakyat dan orang ramai berhubung dengan ucapan yang disampaikan pada peringkat antarabangsa, bagaimana Dr. Roy melihat kalau ucapan Perdana Menteri ini disampaikan dalam bahasa Malaysia dan apa signifikannya? Baik. Pada pandangan saya, ini cuma satu mindset atau pemikiran di kalangan orang ramai. Seperti mana saudari sendiri sudah sebut, pemimpin menggunakan bahasa tempatan mereka atau native language untuk berucap di persidangan antarabangsa sudah menjadi satu amalan yang lama. Misalnya, saya ambil contoh negara jiran. Misalnya Presiden Indonesia, Presiden Jokowi atau Joko Widodo, ketika persidangan
unggah pada yang ke-76 tahun lalu, dan sebelum ini pun beliau telah menggunakan bahasa Indonesia untuk berucap di Persidangan Agung PBB. Selain daripada itu, Perdana Menteri Thailand Prime Minister Prayut juga telah menggunakan bahasa Thai untuk berucap dalam persidangan unggah, dan juga Presiden Xi Jinping pada tahun lalu beliau juga menggunakan bahasa Cina, bahasa Mandarin untuk berucap, dan begitu juga Perdana Menteri Modi, Perdana Menteri India, Perdana Menteri Jepun, masing-masing menggunakan bahasa tempatan masing-masing. Dan yang penting message, dan yang juga dia akan diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. So isu ini saya rasa tak menjadi satu masalah, dan ini sejajar dengan hasrat Perdana Menteri untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam bidang hubungan antarabangsa, dan seperti saya katakan, ini sebenarnya sudah pun diamal di banyak negara. Misalnya negara jiran kita Indonesia telah pun menggunakannya. So saya rasa sudah tiba masa untuk kita beralih dari segi fikiran yang kata harus hanya perlu berucap dalam bahasa Inggeris, tetapi kita boleh menggunakan, harus menjadi bangga untuk menggunakan bahasa tempatan kerana pemimpin-pemimpin dunia yang lain juga telah melaksanakannya. Okey, Dr. Roy, saya nak beralih kepada pemimpin-pemimpin negara lain. Bagi Dr. Roy, ucapan mana yang Dr. jangkakan akan mendapat banyak tumpuan pada unggah kali ini? Di sini sukar untuk kita kata kerana sehingga unggah itu telah pun diadakan, baru kita boleh mengatakan pemimpin yang mana yang akan dikatakan popular itu. Tapi apa yang lebih penting adalah bukannya individu, tetapi isu yang menjadi diperdebatkan, seperti yang saya sebut tadi, 4 isu utama yang harus dihadapi oleh masyarakat antarabangsa, dan bukan hanya pemimpin itu sendiri, tapi lebih kepada isu Kalau kita nak lihat bukan pada pemimpin mana yang akan mendapat tumpuan, tapi isu-isu yang dijangka mendapat tumpuan seperti yang Dr. Roy sudah pun ceritakan tadi, cabaran tradisional dan cabaran bukan tradisional, tentunya banyak pihak akan melihat kepada perbincangan mengenai dengan konflik Ukraine dan Rusia, melihat kepada pemulihan daripada pandemik COVID-19, inflasi global yang terus meningkat sekarang ini. Kalau kita nak lihat bukan sahaja pada ucapan, tapi apa yang penting juga pada persidangan antarabangsa ini adalah meetings on the sidelines atau mesyuarat yang diadakan di sampingan antara dua pemimpin ataupun mesyuarat dua hala, two-way meetings yang diadakan antara pemimpin-pemimpin, sama ada dua hala atau tiga hala, tetapi sideline meetings itu juga menjadi penting, dan kita tak boleh nak jangka lagi bagi Perdana Menteri Malaysia mesyuarat akan diadakan bersama dengan negara mana, pemimpin mana. Tetapi kalau bagi Dr. Roy sendiri, apa jangkaan Dr. Roy atau apa yang patut diadakan? Negara mana yang patut kita jangkakan akan mengadakan mesyuarat dua hala ini, dan apa yang patut menjadi tumpuan? Okey, kita perlu fahami bahawa mekanisme di dalam setiap perhimpunan agung PBB atau unggah ini, seperti mana yang saudari telah sebut, bahawa di samping persidangan rasmi itu akan juga diadakan seperti yang saya sebut juga tadi, pertemuan antara para diplomat, para pemimpin yang berkumpul di Bandaraya New York, yang mana mereka boleh berbincang sesama mereka secara tidak rasmi. Dan apabila perbincangan tidak rasmi ini diadakan, kita mungkin tidak ketahui secara mendalam apa yang mereka bincang, tetapi banyak perkara dapat diselesaikan secara tidak rasmi dan kemudian akan dibawa kepada peringkat rasmi untuk dipersetujui. Tapi pada pandangan saya, isu keselamatan insan ataupun human security harus diberi tumpuan utama sepanjang persidangan agung PBB ini, iaitu khususnya isu mengenai pemulihan ekonomi yang masih hangat diperkatakan kerana kita baru sahaja menghadapi pandemik COVID-19. Ini merupakan kali pertama selepas pandemik tersebut perjumpaan secara fizikal, dan
isu ketahanan atau resilience ini akan menjadi satu isu yang utama yang dibincangkan mungkin bukan hanya dalam Dewan Persidangan itu sendiri tetapi di luar Dewan Persidangan. Selain daripada itu, isu mengenai keselamatan kesihatan, health security, ini merangkumi isu seperti penyelidikan, isu mengenai vaksin dan juga kaedah-kaedah yang harus dilaksanakan untuk menghadapi apa jua wabak penyakit yang akan datang dan varian COVID-19 kerana kita berhadapan dengan pelbagai varian termasuk juga penyakit-penyakit yang lain seperti monkeypox dan sebagainya. So saya berpendapat ini juga akan menjadi satu isu utama dan juga isu keselamatan iklim yang telah pun saya katakan bagaimana dunia khususnya PBB dan agensi-agensi berkaitan untuk menghadapi bencana iklim yang melanda di banyak negara. Dan akhir sekali termasuk juga isu keselamatan makanan, isu khasnya akibat perang di Ukraine, masalah sumber gandum misalnya, isu baja akan menjadi antara isu yang akan dibincangkan di dalam Dewan Persidangan secara rasmi dan juga di luar Dewan Persidangan dan khususnya perang Ukraine itu sendiri. Perang di Ukraine itu juga akan menjadi satu isu yang akan hangat diperbincangkan antara para diplomat di New York nanti. Seperti yang Dr. Roy katakan, perubahan iklim dijangka menjadi satu hot topic atau topik panas yang dibincangkan pada UNGA kali ini ataupun Perhimpunan Agung PBB. Kalau kita nak berbalik kepada ucapan yang disampaikan oleh Perdana Menteri, sekiranya perubahan iklim ini menjadi salah satu isu yang diketengahkan dalam ucapan Datuk Seri Ismail Sabri, kalau kita nak melihat kepada isu perubahan iklim secara khususnya, apa peranan atau posisi yang patut dimainkan Malaysia dalam agenda perubahan iklim? Kalau kita nak melihat pada peringkat antarabangsa, seolah-olah terpisah kepada dua, ada negara-negara barat atau negara yang lebih berpendapatan tinggi dan juga ini berbeza daripada pandangan negara-negara di Global South ini, negara-negara yang lebih berpendapatan rendah, negara membangun, developing. Kalau kita nak lihat dalam naratif kedua-dua pihak yang berbeza ini, di manakah Malaysia patut meletakkan diri negara ini ataupun posisi yang terbaik yang boleh dimainkan oleh Malaysia kalau kita nak bercakap tentang agenda perubahan iklim? Malaysia sudah pun sekian lama menyokong apa jua usaha PBB dalam menghadapi masalah bencana alam, masalah persekitaran dan sebagainya. Malaysia mematuhi kepada agenda-agenda atau norma-norma yang berkaitan dengan isu alam sekitar. Dan pendirian Malaysia adalah satu pendirian yang konsisten, iaitu bahawa masalah bencana alam harus ditangani secara bersama dan pihak negara-negara maju termasuk negara-negara membangun harus memberi kerjasama yang sepenuh dalam usaha menghadapi apa jua bencana alam yang timbul kerana dunia adalah dikongsi bersama, bukan hanya negara maju maupun negara-negara membangun. Dan seperti yang saya sebut, Malaysia amat konsisten. Semenjak dahulu lagi kita mematuhi apa jua protokol yang telah pun dibincang dan dipersetujui di peringkat antarabangsa, khasnya mengenai alam sekitar. Jadi Dr. Roy mengambil kira semua aspek yang kita telah sentuh berhubung dengan UNGA ini. Kita bercakap tentang cabaran-cabaran utama yang akan dibincangkan oleh pemimpin dunia. Kita bercakap tentang agenda yang mungkin diketengahkan oleh Perdana Menteri. Kalau kita nak letakkan KPI, apa patut menjadi pencapaian bagi delegasi Malaysia pada UNGA kali ini? KPI kita adalah seperti yang saya sebut tadi, kita ketengahkan aspirasi negara kepada peringkat antarabangsa. Kita mengenengahkan isu antarabangsa seperti isu penindasan yang berlaku di peringkat antarabangsa dan pada masa yang sama kita juga menyuruh agar
PBB itu sendiri akan melakukan lebih banyak perubahan, khasnya untuk membawa pembaruan dalam PBB itu sendiri. Kerana seperti mana yang kita sedia maklum, PBB telah pun berusia tahun ini 77 tahun, lebih daripada lebih 7 dekad. Dan apa yang telah dipersetujui sewaktu PBB ditubuhkan pada 1945, keadaan amat tidak katakan telah pun berubah, telah pun berubah, dan PBB harus mengalami satu proses pembaruan atau reformasi dalam PBB itu sendiri. Mungkin bukan di peringkat Majlis Keselamatan kerana itu melibatkan kuasa-kuasa veto, tapi sekurang-kurangnya dalam agensi-agensinya, dalam pelaksanaan bantuan kepada negara-negara membangun, bantuan kemanusiaan, pembaruan harus dilakukan kepada PBB supaya dia masih relevan dalam masa yang akan datang. Banyak lagi yang saya nak tanya pada Dr. Roy, tapi itu saja masa yang kita ada. Mungkin kita akan berpeluang untuk berbincang lagi pasca Perhimpunan Agung PBB. Mungkin selepas Perhimpunan Agung ini diadakan, kita dapat mengadakan perbincangan lain untuk kita kupas apa yang menjadi tumpuan, sama ada jangkaan Dr. Roy tepat atau tidak membincangkan mengenai dengan cabaran tradisional dan bukan tradisional ini yang dijangka akan diketengahkan oleh pemimpin-pemimpin dunia pada Perhimpunan Agung PBB yang akan datang. Terima kasih kepada Dr. Roy Anthony Rogers, pensyarah dari Universiti Malaya, sedikit sebanyak kongsikan pandangan mengenai dengan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-77 yang akan berlangsung tidak lama lagi, dan dijangka Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga akan menyampaikan ucapannya pada persidangan itu. Dan itu saja perkongsian untuk Awani Global jam ini. Bersama saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.